Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa jama'akumullahu alal khairat. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpunkan kamu semua dalam kebaikan-kebaikan. Wa ba'du fa inna harakat al-insani fi hadhihi al-hayah mahkumatun bima yastaqirru fi bali wa dhamiri min al-maqasidi wal ahdafi wal muradat. Ketahuilah bahwasanya setiap apa kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka ia lahir daripada apa yang tersembunyi di dalam hatinya, daripada keinginan dan juga kehendak. Wa ala dhawi dhalika yati kayfiyat istikhdamih li a'dha'ih wa ma yatafarra' min jami' al-ajhiza wal imkaniyat wal wasail al-mawjuda fil hayah. Dengan apa yang ada di dalam hati dan jiwanya daripada keinginan akan terlahir cara menggunakan kepada anggota tubuh badannya dan juga apa-apa yang boleh digunakan olehnya. ولنا في هذا المجال خطاب مع عقلاء بني الإنسان عقلاء البشر على ظهر الأرض بحيث يضعون في أذهانهم وأفكارهم المصالح العامة لعباد الله والمحافظة على القيم والأمور الواضحة الجلية. Bagi kami ada risalah dan juga message untuk disampaikan kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki peranan untuk menggunakan akal mereka dan peranan mereka untuk menggunakan apa yang ada pada mereka memberi manfaat kepada ramai daripada manusia. Wa mahma tamma al-insafu fi dhalik فلن نجد شيئا يتفق العقلاء على أنه نافع ومفيد في الحياة إلا وأصله في الشريعة الغراء. Dengan dasar itu tidak mungkin ada satu kesepakatan untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya manfaat yang boleh untuk diberikan kepada ramai manusia daripada kalangan orang-orang berakal dan juga yang lainnya, melainkan akan didapati kebaikan itu dalam syariat yang mulia ini. ولنا خطاب مع المؤمنين بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. Dan bagi kami ada kitab-kitab dan wahyu-wahyu serta arahan-arahan yang mengajak kepada kita beriman kepada Allah dan hari akhirat yang menjadi ukuran kepada amal perbuatan kita untuk dipetik buahnya nanti. فهؤلاء لا غبار على مقاصدهم وعلى رغباتهم لأنها محكومة بنورانية الوحي المنزل. Mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk hal kebaikan-kebaikan, pastinya ia memberi manfaat dan ia adalah perkara yang benar karena ia bersumberkan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. فمع مراعاة المصالح العامة للمنطقة وللدولة وللناس كذلك تأتي عندهم مهمة أن يسترضوا إلههم ويستعدوا للقائه من خلال ما يتحركون به ويسعون به في هذه الحياة. Di samping dalam usahanya untuk memberi manfaat baik kepada dirinya, kepada daerahnya, kepada negaranya, kepada apapun yang ia terikat dan terkait dengannya, yang paling utama sekali yang perlu untuk diraih adalah untuk meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang akan didapat olehnya nanti di akhirat. هذه الخطوط العريضة والمجال الإجمالي لانطلاقنا في تسخير قدراتنا وطاقاتنا للمقاصد. Ini adalah garis panduan besar yang boleh menjadi landasan untuk kita bertolak daripada landasan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dan objektif-objektif yang umum dan juga memberi manfaat. Amma al-far'iyat wa ba'd at-tafsilat fama kana min janib alladhina la yu'minuna billahi wad-dar al-akhirah famizanuna ma'ahum anna ما وافق الشرع فهو عندنا مقبول وما خالف صريح الشرع فهو مرفوض على الإطلاق. Adapun detail dan juga cawangannya adalah apa-apa yang boleh dimanfaatkan oleh kita walaupun ditemukan oleh orang-orang yang tidak beriman, selagi ia memberi manfaat kepada kita bertepatan dengan syariat, maka kita boleh untuk menggunakan dan juga mengambilnya. Tetapi bila ia bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk menolaknya.
وأما الاختلافات أيضا الفرعية والأمور التفصيلية بين المؤمنين فما وسعه أصل الشرع المصون ولم يصطدم مع نص صريح فلا إشكال في مثل ذلك وما لا يقبله الشرع بحال أيضا فهو الذي لا يقبل قطعا. Adapun detail perbezaan yang ada di antara orang-orang yang beriman, bila perbezaan itu masih tidak melepasi batasan kaedah syariat yang umum, maka dalam hal ini kita boleh untuk saling memahami dan menerima perbezaan. Tetapi bila perbezaan itu bertentangan dengan nas-nas yang jelas dalam syariat, maka kita pun juga mesti untuk menolaknya. ولنا الأسوة في من جعلهم الله لنا قدوة ولقد مرت أيام على خليل الله إبراهيم كان وحده المؤمن على ظهر الأرض ومن في الأرض كفار فقام بأمر الله تبارك وتعالى حتى نسبت إليه الملة وجعل أبو الأنبياء. Bagi kami ada pengajaran yang perlu untuk diambil oleh kita semua dalam hal ini, yaitu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Hidup di satu zaman hanya beliau saja seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat yang ada di sekelilingnya masa itu adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, namun beliau tetap berjaya mempertahankan agama Allah. خاطب بالحجة والعقل في توضيح ما بعثه الله به. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan dan menerangkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. ولم يقصر في ذلك ولم يستعمل أسلوب السب أو الشتم أو الإثارة في غير موضعها. Mengambil perintah Allah itu untuk dilaksanakan dengan cara yang sangat baik, jauh daripada mencaci, daripada mencela, daripada mengaibkan. وقال لقومه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. Beliau mengatakan seperti diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, aku tidak merasa risau untuk engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bila itu berlaku kepada kamu, melainkan bila Allah itu berkehendak kamu berbuat demikian. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku akan takut dengan apa yang kamu bagaimana aku akan takut dengan apa yang kamu sekutukan, sementara kamu tidak takut dengan Allah yang kamu telah sekutukan dengan selainnya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapa seharusnya yang lebih merasa aman daripada kedua-duanya kalau kamu adalah orang yang mengetahui. Wa qala afa ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, adakah kamu menyembah kepada berhala yang kamu buat sendiri? Wa bu'itha nabiyyuna wal fasadu mustashrin fil ardi syarqiha wa gharbiha. Baginda Rasulullah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup di satu zaman yang ketika itu ramai masyarakat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasadul fikri wa fasadul i'tiqadi wa fasadul muamalati wal akhlaqi wa fasad al mujtama'at ila ghairi dhalik. Kerosakan yang berlaku pada ketika itu merangkumi kerosakan akidah, merangkumi kerosakan budaya, merangkumi kerosakan dalam harta, merangkumi kerosakan dalam berhidup bermasyarakat. Wa hamala al-amana wa addaha ala khairi wujuhiha. Beliau tetap teguh membawa amanah ini dan menyampaikan seperti diperintah oleh Allah. Wa naqulu inna kulla ma yatajaddad min al-wasail fi 'alamin hayati an-nasi إنما يكون فرعا عن هذا الإنسان الذي هو المسؤول. Dan kita mengatakan bahwasanya apa yang boleh dimanfaatkan oleh seseorang daripada sarana-sarana untuk dipergunakan olehnya, maka ia kembali kepada tanggung jawab orang itu pada cara penggunaannya. Yaqulu jalla jalaluhu fi mas'uliyati hadzal insan inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia itu yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga serta hati masing-masing akan disoal oleh Allah bagi mereka yang menggunakannya. ولا نجد أي وسيلة يمكن أن تتخذ أو تخترع في التأثير على الغير إلا وهي نتيجة السمع والبصر والفؤاد. Dan kita tidak melihat apa-apa yang boleh berkesan kepada orang lain atas perbuatannya, melainkan ia kembali kepada pendengaran, penglihatan dan juga apa yang ada di dalam hati. فلا ينبغي أن يسبق إلى استخدامها واستعمالها الفاسقون على ظهر الأرض ومن يريد نشر الفساد على ظهر الأرض. ويجب على العقلاء وعلى المؤمنين بوجه أخص أن يسبقوا إلى إحكام قبضتهم على هذه الوسائل واستخدامها فيما يتفق مع المقاصد والأغراض. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang fasik untuk menggunakan media ini untuk menyebarkan kerusakan, untuk menyebarkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral dan juga akhlak, melainkan kita sebagai orang-orang beriman yang mesti lebih mendahului kepada mereka untuk memanfaatkan media ini, menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk dimanfaatkan. وعند قيامهم باستخدام هذه الوسائل تحكمهم أخلاق كريمة بحكم العقل وحده وبأقوى منه بحكم العقل مع الشرع المصون. هذه الأخلاق تمكنهم من التعامل مع ما يطرح وما ينشر ومع الأشخاص والهيئات والأفراد والشعوب والدول بحكمة إلهية ربانية لا تميل إلى الإثارات ولا السباب ولا الشتائم ولا تقصر في بيان الحق بضوابطه. Di dalam menggunakan media ini, yang akan menghukum atau yang akan membimbing seseorang dalam menggunakan media ini adalah akal fikirannya, yang selalu akal fikiran itu akan memihak dan menerangkan perkara-perkara yang baik dan memberi manfaat. Di samping itu ditambahkan lagi, bila akal itu terbimbing dengan wahyu, maka ia akan lebih sempurna dan juga akan lebih bersih pada cara menggunakan media sosial untuk membawa manfaat kepada orang ramai dan tidak melakukan perbuatan yang boleh membawa kerusakan bagi orang ramai. ونجد القرآن بين لنا مرادات وأغراض ومقاصد المفسدين على ظهر الأرض. Dan kita mendapati Al-Quranul Karim menerangkan tentang golongan orang-orang yang sesat dan menyebarkan kesesatan di atas muka bumi. يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, sungguh menginginkan golongan ahlul kitab untuk menjadikan orang-orang beriman ini berpaling daripada iman. ويقول يريدون أن تضلوا. Mereka menginginkan agar supaya kamu wahai orang-orang beriman sesat. ويقول جل جلاله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Mereka menginginkan kamu menjadi kufur sehingga kamu dengan mereka sama. وقال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan mereka yang mengikuti syahwat hawa nafsu menginginkan kamu juga sesat dan berpaling daripada kebenaran. ود كثير من الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Ahlul kitab menginginkan kamu keluar daripada agama kamu setelah kamu mendapatkan hidayah semata-mata mereka karena hasad dengki kepada kamu. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Kalau kamu berada dalam keadaan kemenangan, mereka berada dalam keadaan susah hati. Kalau kamu berada dalam keadaan kekalahan dan musibah, mereka justru senang hati. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu akan mentertawakan kepada kamu wahai orang-orang beriman untuk mengolok-olok. وإذا مروا بهم يتغامزون. Kalau mereka orang beriman lalu di hadapan orang-orang yang jahat ini, mereka saling main mata untuk merendahkan orang beriman. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفكهين في قراءة. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka menceritakan dan mengolok-olok mengejek kepada kamu. يستهزئون بالمؤمنين.
Mereka merendahkan dan mengejek kepada orang-orang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا Mereka telah menipu kepada Allah dan orang-orang beriman. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sesungguhnya mereka hanya menipu kepada diri mereka sendiri sementara mereka tidak menyadari. وهكذا بين لنا القرآن أغراض هؤلاء المفسدين على ظهر الأرض ومن حكمة الله أنهم يوجدون في الأزمان اختبارا للخلق. Demikian ayat-ayat tadi yang menjelaskan tentang hasrat dan keinginan orang-orang yang ingin melakukan kerosakan di atas muka bumi ini diceritakan oleh Allah dengan hikmah yang Allah mahu kita memahami akan hikmah tersebut. فنقول وجب على العقلاء أن يحددوا ويوضحوا مقاصدهم في الحياة وما يؤثرون به على من حواليهم. Kami mengatakan wajib bagi mereka orang-orang yang memiliki peranan, yang memiliki profesi tertentu untuk menggunakan skill dan kemahiran serta ilmu yang ada pada mereka agar supaya memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. وقد ضبط الله للمؤمنين إراداتهم فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang beriman satu dengan yang lain yang mempunyai hubungan yang baik dan saling memberi manfaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan saling memberi manfaat satu dengan yang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, juga mendirikan salat. Dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا يكونون في تبعية أنفسهم ولا أهوائهم فضلا عن تبع أنفس غيرهم وأهوى غيرهم كما يشترى كثير من الناس لأهوية الغير. Orang-orang yang beriman ini dilarang hatta mengikut kepada keinginan dan hawa nafsunya sendiri, apatah lagi mengikut kepada hawa nafsu dan keinginan orang lain, itu dilarang. وقال تعالى في بيان الحقيقة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah berfirman dalam Al-Quran, demi Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu melainkan menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim ke atas permasalahan yang mereka hadapi. وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أن يصبحون في حركتهم في الحياة وانطلاقهم في مختلف المساعي. Nabi bersabda, setiap manusia itu mempunyai aktiviti dan kegiatan untuk mendatangkan keperluan bagi mereka setiap hari. قال فبائع نفسه. Ada di antara mereka yang menjual dirinya. الكل من المنطلقين في الحياة يبيع نفسه ولكن هذا البيع إما مؤدي إلى الهلاك وإما مؤدي إلى عتق النفس ورفعتها فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dalam hadis dinyatakan setiap manusia setiap hari mempunyai kegiatan dan aktiviti yang dia akan dipertanggungjawabkan akan aktivitinya. Dia seakan-akan menjual dirinya. Emma dia menjual dirinya kepada kebinasaan atau ia membebaskan dirinya daripada terbelenggu kepada hawa nafsu untuk taat kepada Allah. فمن باع نفسه لهواها وشهواتها فهو موبقها ومهلكها في ميزان القرآن. Orang yang hanya memenuhi keinginan daripada hawa nafsunya sahaja, maka dia telah mencelakakan dirinya. وقد خاب من دساها. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang itu akan binasa dan rugi kalau mengotori jiwanya. ومن باب أولى من يبيع نفسه لهوى غيره بأي مقابل أو بأي إغراء أو تحت أي تهديد. Apatah lagi kalau dia justru menjual dirinya untuk memenuhi keinginan orang lain dengan cara apapun juga, dengan cara ancaman ataupun dengan cara rangsangan. فهؤلاء لا شك أن كل منهم موبق النفس أي مهلكها. Tidak dinafikan yang disebutkan tadi adalah golongan orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri. لكن من يغدو فيبيع نفسه لله الذي خلق العليم بكل شيء الحكيم القدير فهو الذي يعتق نفسه.
Adapun orang yang dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang selamat, dia adalah membebaskan dirinya daripada terbelenggu dengan syahwat dan hawa nafsunya. فتعتق في الدنيا من غلبة الهوى المردي والشهوات المساقطة وتعتق في الآخرة من العذاب والنار. Dia dibebaskan dirinya di dunia daripada keinginan hawa nafsu yang hina, dia juga akan selamat nanti di akhirat daripada adab api neraka. أحمد الله على اجتماعكم وتلاقيكم وقد تأخر الوقت عليكم وأسأل الرحمن أن يجعل الكل منا ممن يتسبب في عتق النفس لا في إهلاكها. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan kalian semua yang berada di sini, dan saya bersyukur atas pertemuan tersebut, dan waktu pun sudah lewat, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang membebaskan dirinya daripada terbelenggu kepada hawa nafsu di dunia dan juga di akhirat. ونشكر نائب رئيس الوزراء على حضوره وتأخره إلى مثل هذا الوقت وفي هذا أيضا بيع للنفس لله. Secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri yang sekian lama duduk menunggu kehadiran dan selesainya majelis ini, dan ini usaha atau ini amalan bahagian daripada usaha untuk membebaskan diri daripada terbelenggu kepada hawa nafsu untuk mendapat keselamatan. وكذلك الأخ رئيس الولاية والمنطقة. Dan ucapan terima kasih juga kepada Tengku Razman, Tengku Besar Tampen yang hadir di tempat ini juga. كل ذلك مما نرجو أن يكون في بذل النفس لأجل الله تبارك وتعالى ومراعاة مصالح العباد من حيث ميزان الرحمن وشريعته. Semua yang ada pada hari ini adalah bahagian daripada usaha untuk memberi manfaat kepada umat manusia dengan neraca syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang memberi manfaat kepada semua manusia. وشكر الله لكل القائمين والمساهمين والخادمين في هذا المجال وتقبل منهم بفضله. Dan ucapan terima kasih kepada penganjur majlis pada malam hari ini dan semua yang berkhidmat dan semua yang berusaha bertukus lumus untuk menjayakan program malam hari ini. وحفظ الله تبارك وتعالى رئيس الوزراء والسلاطين البلد وأولي الأمر ومن يعينهم على الخير والهدى وعم البلدة بصلاح ظاهر وباطن. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan keberkatan kepada Perdana Menteri kita dan semua yang membantu kepada beliau, dan juga kepada raja-raja Melayu yang ada di negara ini, dan mudah-mudahan mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada negara ini. Wa barakallahu li jami'il hadirin hudurahum wa narju an yakuna kullun minhum miftahan lil khairi maghlaqan lisyarr. Dan semoga Allah memberkati kepada semua yang hadir di majlis pada malam hari ini, dan harapan kami kepada Allah moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah kunci kebaikan bagi orang lain dan pintu yang menutup keburukan daripada orang lain. Wa nahnu ijtama'na wa nata'ij al-ijtima' sinfan, nata'ij ula wa nata'ij kubra. Amma an-nata'ij al-ula فما يطلع الله عليه من قلوبنا وما يحصل لنا من سعي في الحياة الدنيا. Dan kita di penghujung ini, dalam pertemuan ini ada dua hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Ada yang pertama adalah pertemuan kita pada malam hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah apa yang ada di dalam kita punya hati dan apa yang akan kita lakukan di luar sana setelah kita selesai daripada majlis ini. Wa amma an-nata'ij al-kubra fal jazaa'u wal mathubah yawm al-wuquf baina yaday Allah wal jam' yawm al-jam' al-akbar. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah apa yang akan diraih dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat daripada pahala-pahala dan juga anugerah-anugerah yang besar di hari kiamat nanti. Ja'alana Allahu minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr innahu akramul akramin. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang beriman, beramal saleh, ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Allah Maha berkuasa untuk memberikan itu. وجهتنا إليه أن يصلح البلاد والعباد والأمة أجمعين.
وأن يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا، وأن يجعلنا من الذين صدقوا معه وأقبلوا بالكلية عليها. اللهم أصلح البلاد والعباد وادفع الضر والفساد وحول الأحوال إلى خير حال. اللهم صن أهل هذه البلدة من آفات إبليس عدوك وعدوهم وتلبيسه وتدليسه وشرور الأنفس الأمارة وشرور الدنيا الغرارة وشرور الأهواء، واجعل هوانا وإياهم تبعا لما جاء به حبيبك الهادي إلى قويم الطريق والسواء. اللهم وتولنا في السر وتولنا في النجوى، وأصلح شؤون المسلمين في المشارق والمغارب برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.